Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi, salam Syawal. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua kaum muslimin dan muslimat, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang berbahagia ini dapat kita bersama di dalam siaran yang saya rakamkan sebagai satu ucapan sebagai Ketua Cabang Keadilan Paya Besar. Baru saja selesai, alhamdulillah, kita menyempurnakan solat Aidilfitri bagi tahun ini dalam suasana yang terlalu berbeza, dalam keadaan yang begitu penuh dengan cabaran dan ujian bagi kita. Sebelum ini kita telah pun diuji dengan ujian yang Allah berikan kepada kita setahun sekali, iaitu berpuasa dalam bulan Ramadan. Kita juga diuji, ya, dengan pandemik COVID. Ini bukannya ujian yang Allah tetapkan seperti mana ibadah yang lain sebagai satu ujian, tapi ini boleh dikatakan sebagai satu malapetaka bagi manusia, bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Cuma bezanya di seluruh dunia mereka belajar daripada bencana yang menimpa, mereka insaf, mereka lebih bertanggungjawab, mereka lebih memahami isu dan juga mereka lebih memahami bagaimana untuk mengatasi masalah. Berbeza dengan negara kita di mana masalah yang hampir selesai. Kita masih ingat lagi di mana pandemik COVID ini melanda negara kita pada awal Februari, awal tahun lepas, di mana suatu itu kita di dalam kerajaan Pakatan Harapan, COVID itu masuk pertama kali di negara kita, dan kerajaan Pakatan Harapan terpaksa menangani wabak ini. Tapi alhamdulillah kita ada menteri yang berwibawa, menteri yang bertanggungjawab, menteri yang berkebolehan, menteri yang tidak ada politik, yang tidak menghabiskan masanya dengan politik, menteri yang ke depan berbanding dengan barisan-barisan utama menteri ini, ya, sebagai imamnya, boleh dikatakan sebagai imam, memimpin pasukan keselamatan, memimpin pasukan kesihatan, Kementerian Kesihatan, dibantu pula oleh pengarah kesihatan yang proporsional ketika di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Kenapa dilihat proporsional? Kerana mempunyai menteri yang proporsional, menteri bertanggungjawab, maka pengarah kesihatan lebih mudah untuk bekerja. Dia tidak dikongkong dengan aran-aran politik, betul-betul melaksanakan kerjanya berpandukan kepada ilmu dan pengetahuannya dengan penuh tanggungjawab. Sebab itulah ketika era kerajaan Pakatan Harapan kita dapat menangani COVID ini dengan begitu baik dan cemerlang sehingga mendapat pengiktirafan daripada Kesihatan Sedunia, WHO. Ya, dia baru sampai ke Malaysia, cabaran yang besar bagi kerajaan Pakatan Harapan ketika itu, tetapi kita dapat tanganinya dengan pantas, di mana hampir sifar kes COVID ketika di penghujung kerajaan Pakatan Harapan sebelum ianya dirampas oleh para pengkhianat. Itu pengalaman-pengalaman yang dapat kita belajar daripada peristiwa yang sehingga hari ini
memberi kesan kepada kita. Kita merayakan Aidilfitri dalam keadaan yang amat menyedihkan. Kalau saudara-saudara pergi di mana-mana tempat, saudara-saudara berhari raya di mana-mana masjid, saudara akan lihat berapa ramai yang berada di luar masjid tidak dapat masuk ke dalam masjid, di rumah Allah ini. Walaupun untuk menunaikan solat Aidilfitri setahun sekali. Kerana dihadkan 50 orang bagi masjid, 20 orang bagi madrasah. Ya. Berbeza dengan kerajaan Turki, di mana kerajaan Turki membenarkan masjid dibuka. Kerana bagi Perdana Menteri Turki, bagi kerajaan Turki, bagi pemimpin Turki, bahawa rumah Allah ini ialah satu rumah yang selamat dan manusia tidak boleh diarahkan untuk meninggalkan rumah ini, untuk tidak mengimarahkan rumah ini. Kerana satu detik sahaja manusia meninggalkan rumah Allah ini, maka kuranglah iman yang ada pada umat Islam. Ini pendirian kerajaan Turki, berbeza dengan apa yang ada dalam negara kita. Kita faham bahawa tindakan kerajaan lakukan ini berasaskan atas sebab-sebab faktor kesihatan. Tetapi di mana letaknya kewajaran mengurung masjid, mengunci masjid, mengawal masjid dalam masa yang sama tempat-tempat perindustrian yang banyak melahirkan kluster-kluster ini dibuka dengan sewenang-wenangnya. Pasar raya juga dibuka dengan seluas-luasnya. Tidak ada had yang dibenarkan. Tidak ada arahan mengatakan pasar raya mesti ada 50 orang. Sekarang ni bebas. Tidak ada siapa yang boleh mengawal pasar raya. Tidak ada siapa yang boleh mencatatkan kehadiran pengunjung-pengunjung di pasar-pasar raya. Kenapa? Kerana pasar raya ini boleh mendatangkan duit kepada kerajaan. Pasar raya ini boleh menjana ekonomi kepada kerajaan. Masjid tidak datang apa-apa kepada kerajaan, sebab itu dia perketatkan peraturan untuk melakukan ibadah di dalam masjid. Ini yang kita petikaikan, ini yang kita harus belajar, dan ini seharusnya tidak boleh dilakukan oleh sebuah kerajaan yang mengaku adalah kerajaan Melayu, kerajaan yang bertunjangkan Islam. Yang berada dalam kerajaan itu adalah di kalangan para ulama yang sebelum ini bercakap tentang agama. Siang dan malam mereka bercerita tentang agama. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, saya menyeru kepada semua umat Islam khususnya supaya mereka tidak lagi terpedaya dengan slogan-slogan perkauman, slogan-slogan agama yang dimainkan. Dan terbukti hari ini Allah telah tunjukkan kepada kita bahawa kamu tidak boleh bergantung hanya semata-mata atas dasar Melayu. Kamu tidak boleh bergantung hanya atas dasar-dasar sentimen agama. Tetapi apa yang diperlihatkan kepada kita hari ini, bahawa pemimpin yang kita katakan ingin membawa perjuangan orang Melayu, ingin membawa perjuangan orang Islam, inilah kerajaan yang paling teruk yang pernah ada dalam sejarah negara kita. Dalam sejarah negara kita, inilah era pemerintahan yang paling teruk. Sebab apa? Sebab kerajaan ini didirikan, kerajaan ini diwujudkan bukan daripada pilihan rakyat, bukan daripada melalui amalan demokrasi. Tidak ada sesiapa pun yang memilih Perdana Menteri yang ada hari ini sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tidak ada rakyat Malaysia yang memilih kerajaan Perikatan Nasional ini menjadi kerajaan untuk negara ini. Sebab itu tidak ada keberkatan. Sebab itu apa yang dilakukan, apa saja yang dilakukan kononnya untuk kebaikan rakyat Malaysia, akhirnya bukan bertambah baik, tetapi ianya bertambah buruk. Dilakukan PKP 1, 2 dan 3, ianya tidak mendatangkan hasil. Dibawanya darurat,
dibentangkan darurat, usahakan bertambah kurang, bahkan bertambah meningkat wabak atau pandemik COVID dalam negara kita ini. Ini adalah satu pembalasan, ya, yang mungkin kita tak sedar, hasil daripada kesilapan kita kerana kita tidak peka, ya, kepada kerajaan yang sepatutnya memerintah negara kita. Kerajaan Pakatan Harapan bukan satu kerajaan yang kita katakan perfect, ya, ada kelemahan-kelemahannya, tetapi oleh kerana kerakusan kita, oleh kerana kita tidak ada sifat kesabaran untuk menunggu ke penghujung kerajaan ini, apakah kerajaan ini boleh melaksanakan amanah, ya, yang dipertanggungjawabkan, janji yang dilafazkan dalam manifesto. Kita tidak sanggup tunggu 5 tahun. Kita hanya membenarkan kerajaan ini berjalan tak sampai 2 tahun, kita pun rampas, kita berkhianat kerana kita nak jadi pemimpin, kerana kita nak jadi kerajaan. Sebab itulah pembalasan ataupun akibat daripada pengkhianatan ini akan menimpa semua orang yang selama ini mungkin tidak ambil tahu tentang politik. Oh, mereka selalu kata, aku tidak kisah tentang politik. Sesiapa pun jadi kerajaan, nasib aku macam ni. Sesiapa jadi kerajaan, aku tetap juga menoreh getah. Sesiapa jadi kerajaan, aku tetap juga kait kelapa sawit. Sesiapa jadi kerajaan, aku tetap juga pergi ke laut mencari ikan. Sesiapa jadi kerajaan, aku tetap juga makan gaji dengan kerajaan. Tak ambil tahu tentang politik, tidak peka pun perkembangan politik. Tetapi hari ini semua merasai kesan daripada tindakan politik yang tidak bertanggungjawab ini. Maka ramai di antara kita yang mengeluh. Para petani, para peniaga, peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga, usahawan-usahawan, nelayan, pekebun-pekebun, bahkan golongan anak-anak muda yang bekerja, yang tidak bekerja, yang ramai lagi menganggur, bahkan para pelajar, semuanya merungut tentang kesusahan dan penderitaan yang dialami pada ketika ini. Ini bukan angkara orang lain. Ini adalah angkara orang-orang politik yang telah memusnahkan harapan rakyat Malaysia. Orang politik yang mengambil keputusan yang melingkupkan negara ini. Kerana ketamakan, kerakusan, tidak ada sifat sabarnya, ya, untuk menjadi pemimpin, mereka sanggup khianat. Dan akhirnya daripada pengkhianatan itu, maka wujudlah situasi dan negara ini yang tidak lagi terkawal. Letaklah berapa ramai menteri sekalipun, letaklah berapa ramai para alim ulama sekalipun dalam kerajaan ini, ianya tidak akan berkesan kerana ianya diasaskan oleh pengkhianatan dan ianya sama sekali, saudara, tidak akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting apa yang kita lakukan adalah keberkatan. Walaupun sedikit tetapi berkat. Apa gunanya kita ada menteri yang ramai tetapi tidak mendapat keberkatan? Sebab itulah ramai yang makan gaji buta. Berapa orang di kalangan kita yang kenal menteri-menteri, yang selalu keluar kat TV pun kerana membaca pertusan, yang selalu keluar dalam TV pun kerana bercerita tentang COVID. Kalau tak keluar, kita pun tak kenal menteri-menteri yang lain, ya, di kalangan parti Bersatu ataupun di kalangan UMNO sendiri pun, ataupun di kalangan parti PAS. Mana menteri? Mana di timbalan menteri yang selama ini pandai bercakap sewaktu kita jadi kerajaan? Oh, mereka lah paling hebat dalam parlimen, bukan main. Isu sekecil-kecilnya pun mereka pertikaikan seolah mereka lebih tahu. Isu pramugari tidak tutup aurat, oh, mereka lebih tahu. Isu satu kes pemandu mabuk, ya, kemalangan akibat pemandu mabuk, oh, mereka jadikan satu isu negara. Panas parlimen dengan perbahasan mereka dengan satu kes pemandu mabuk. Peristiwa arwah Adib,
jadi satu kes hingga berdemo penuh di Padang Merbuk. Ya, mereka membela nasib arwah Adib. Tapi apabila Allah beri kepada mereka, ya, untuk diuji sebagai kerajaan, walaupun melalui pengkhianatan, apa yang mereka boleh lakukan? Apakah pemandu mabuk terkawal? Bahkan ianya bertambah. Bertambah dan terus bertambah. Apakah judi itu terkawal? Bahkan judi itu sendiri pun bertambah. Di era kerajaan Pakatan Harapan, Menteri Kewangan yang menentukan lesen judi ini, lesen judi di bawah Menteri Kewangan, di bawah kerajaan Pakatan Harapan, Menteri Kewangan itu adalah seorang kafir, bukan Islam, daripada DAP, Lim Gong Eng. Walaupun dia kafir, bukan Islam, dia daripada DAP, tetapi dia orang yang beragama. Dia beragama Kristian. Dan dia tahu dalam agamanya pun judi bukan satu perbuatan yang baik. Sebab itu dia mengurangkan judi daripada 22 kali cabutan kepada 8 kali di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Selepas itu, bila kerajaan Pakatan Harapan jatuh, naiknya kerajaan Tebu Atap ini daripada 8 kembali semula kepada 22 kali. Apa komen Pak Lebay? Berapa orang yang nak berdemo? Ada atau tidak memorandum dihantar? Ada tak solat-solat hajat didirikan? Di mana unit-unit amal untuk berdemonstrasi? Tak ada. Sebab mereka dah jadi kerajaan, mereka dah jadi menteri, mereka dah dapat kedudukan yang selesa. Duduk pejabat berhawa dingin, pakai kereta mewah. Sudah ada pengawal peribadi. Peduli apa mereka tentang judi? Apa hujah mereka? Mereka kata, oh, Islam ini mengajar kita, kalau kita tidak bersetuju dengan satu perkara, kalau kita tak boleh menentangnya melalui lisan dengan tangan, ya, tidak boleh menentangnya melalui tangan dengan senjata, dengan mulut. Kita hendaklah menentangnya dengan hati. Dan menentang dengan hati itu adalah selemah-lemah iman, kata Pak Lebay ni. Ya, kalau tak boleh nak tegur dengan mulut, tak boleh nak tegur dengan tangan, maka hendaklah kita menentang dengan hati. Bermakna, oh, saya tidak bersetuju dengan judi. Dalam hati saja. Ya, ini hujah yang digunakan oleh Pak Lebay. Sedangkan mereka kerajaan. Ya, baru-baru ini pun Parti PAS nak mengadakan demonstrasi di alam maya menentang pencerobohan di Masjid Al-Aqsa yang sekarang ini, ya, sedang sengit. Kamu dah jadi kerajaan, perlu apanya kamu berdemonstrasi melalui maya? Lakukan tindakan sebagai kerajaan. Kenyataan yang tegas. Apa yang perlu kamu lakukan? Bukan berdemo. Apa kamu ingat kamu masih lagi rasa kamu pembangkang? Tidak tahu membezakan bagaimana jadi pembangkang, bagaimana jadi kerajaan. Saudara, inilah hasil yang dituai daripada kerja, ya, kerja pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Sebab itu saya minta saudara-saudara, dalam pilihan raya yang akan datang, tidak kira di mana sahaja, siapakah parti pilihan itu, adalah satu kewajipan bagi kita untuk menentukan, iaitu memilih parti yang betul-betul pada fikiran saudara, bukan parti yang tidak melakukan kesilapan, tapi sekurang-kurangnya parti itu istiqamah dalam perjuangan membela rakyat dan juga negara kita. Apakah saudara percaya kepada UMNO? Ya, di kalangan UMNO sekarang ini pun ada yang tak suka kepada Kerajaan Perkhidmatan Nasional. Tetapi saudaranya lupa, Kerajaan Perkhidmatan Nasional masih berkuasa hari ini kerana masih lagi ada UMNO menyokong mereka. Mereka tidak perlu bersendewara, tidak perlu bercakap 2-3 orang pemimpin bercakap menentang Muhyiddin, hari-hari memberi live di Facebook, ya, menentang Muhyiddin Yassin, menentang kerajaan, kononnya membela rakyat.
Tetapi dalam masa yang sama, partinya masih berada dalam kerajaan Perikatan Nasional. Sebab itu, kerajaan Perikatan Nasional masih berkuasa sehingga hari ini. Saudara nak pilih PAS, PAS langsung tak berbunyi. Sekurang-kurangnya UMNO, walaupun ada sebahagiannya berada mempertahankan kerajaan Perikatan Nasional dalam kabinet, sekurang-kurangnya ada suara-suara daripada pemimpin UMNO yang juga menentang kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi PAS tak ada. Menteri yang duduk dalam kabinet pun tak menentang. Yang di luar pun walak on semua. Ya, tak berani. Mana dengar lagi ceramah-ceramah PAS nak bercerita tentang judi. Ya. Mereka tidak ada moral lagi nak cerita tentang judi. Kalau saudara pergi di khutbah-khutbah Jumaat, ya, terutamanya di Pahang ini sendiri, yang dijadikan khutbah sebagai satu khutbah politik. Ya. Apa yang diceritakan dalam khutbah? Oh, cerita tentang pertahankan kerajaan inilah kerajaan Melayu Islam. Maka janganlah kita kembali ke kerajaan yang dahulu, iaitu kerajaan yang memusuhi Islam. Ini yang ditetapkan dalam teks khutbah di Pahang. Tidak diceritakan kerajaan dulu apa dia yang memusuhi Islam. Adakah kerana kerajaan dulu mengurangkan 22 judi kepada 8 kali judi itu musuh Islam? Adakah kerana kerajaan sekarang ini daripada 8 kali cabutan judi kepada 22 kali cabutan judi itu memperjuangkan Islam? Apakah itu yang dimaksudkan dalam isi khutbah? Ya? Apakah kerana kerajaan PH dahulu, kes Adib itu tidak dapat diselesaikan, maka kerajaan sekarang ini tidak dapat menyelesaikan kes arwah Adib? Apakah dulu dalam kerajaan PH dahulu pramugari membuka aurat? Kerajaan sekarang ini telah pun menutup aurat semua pramugari, maka ianya kerajaan ini patut dipertahankan. Saudara, tidak ada satu pun perkara baru yang baik untuk umat Islam dilakukan oleh kerajaan hari ini. Tidak ada satu pun. Dasar-dasar syiar Islam itu sendiri pun tidak ada nampak satu pembaharuan pun. Kalau bawah kerajaan PH nampak. Ya, contohnya urusan dalam tabung haji, kauta tabung haji. Apa yang PH lakukan? Kalau dahulu ada kauta untuk menteri yang menyekat ramai daripada bakal-bakal haji nak pergi ke Mekah, jadi lambat kerana kauta menteri-menteri ini. Bila PH perintah, kita buang kauta menteri. Menteri tidak ada kauta lagi. Ya, untuk mereka sailang bakal-bakal haji yang nak pergi ke Mekah. Sekurang-kurangnya PH ada lakukan. Nampak perkara yang PH nak buat dan telah pun lakukan di bawah kerajaan PH. Apa lagi? Ada usaha daripada timbalan Menteri Agama. Saya masih ingat Wabi Fauziah Saleh sedang berusaha, dah bawa ke parlimen pun, iaitu untuk menjadikan guru-guru kafar sebagai guru-guru tetap. Walaupun ianya tidak sempat dilaksanakan kerana kerajaan ini tumbang, tetapi dah dibawa, dah diusahakan, dibentangkan di dalam parlimen di bawah kerajaan PH. Apa lagi? Memperkasakan Mahkamah Syariah di wilayah persekutuan. Kerana bidang kuasa agama itu di bawah kerajaan-kerajaan negeri, kecuali wilayah persekutuan, di bawah kerajaan pusat. Ya, kerajaan PH telah pun memulakan memperkasakan Mahkamah Syariah ini, meminda beberapa perlembagaan di dalam mahkamah undang-undang Mahkamah Syariah di wilayah persekutuan dipinda di zaman PH kerana nak jadikan contoh kepada negeri-negeri lain supaya mereka juga membuat pindaan-pindaan untuk memperkasakan Mahkamah Syariah. Ini dalam tempoh 22 bulan dalam isu agama ini, berapa banyak perkara ini. Ini yang saya sempat sebut, yang saya sempat ingat. Tapi ada kesannya. Ya. Cuba sebut apa dasar baru bawah kerajaan Perikatan Nasional berkenaan agama. Kalau kita nak cerita tentang agama, nak cerita tentang ekonomi, hancur. Pelabur lari, pelabur tempatan, pelabur semua lari. Siapa nak menabur dalam negara kita? Pelabur mana nak datang negara kita kalau Perdana Menteri sendiri kata, oh, Malaysia tidak ada duit. Perdana Menteri boleh cerita secara terbuka, kerajaan tidak ada duit.
Penabur mana berani datang? Ini bijak tak bijaknya Perdana Menteri kita. Okeylah saudara, kita pun buat hari ini kita cakap pendek untuk sekadar belajar, ya, pengalaman daripada solat Aidilfitri hari ini. Kita lihat sendiri, ya, dalam keadaan kita lihat wajah-wajah masing-masing tidak ceria menyambut raya, kurang ceria, keadaan marah, ya, tertekan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita masih lagi diberikan, ya, dipanjangkan umur oleh Allah SWT, diberi kesihatan yang baik supaya kita dapat melihat apa yang berlaku di hadapan kita, dijadikan satu pengajaran supaya kita boleh, ya, melakukan perubahan di masa-masa akan datang. Jadi saya sebagai Ketua Cabang Keadaan Paya Besar, pertama sekali mewakili semua ahli jawatankuasa cabang dan juga warga keadilan Cabang Paya Besar mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua kaum muslimin dan muslimat, khususnya di kawasan Paya Besar. Walaupun kita tidak dapat berkunjung seperti biasa, ya, dari rumah ke rumah dan sebagainya, tetapi kita mengharapkan agar silaturahim, semangat persaudaraan, kerjasama kita dapat kita perkukuhkan dari masa ke semasa. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.